Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Bishr Qabisah bin Al-Mukhariq radhiyallahu anhu, kata dia, tahammaltu hamalah فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سختا، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada seorang sahabat yang bernama Qabisah bin Al-Mukhariq radhiyallahu anhu, kata Qabisah, tahammaltu hamalah, aku telah memikul satu beban. Hamalah ni makna dia ada duit, dia guna duit dia untuk tujuan nak bagi baik orang yang berkelahi. Ada dua pihak bergaduh berkelahi, dia nak bagi dua pihak yang bergaduh berkelahi ni baik, dia guna duit poket dia. Dia guna duit poket dia nak bagi dua orang yang berkelahi jadi baik balik sampai habis duit dia. Maka dia dipanggil orang yang hamalah. Habis duit kerana nak bagi orang baik. Begitu. Maka Qabisah bin Al-Mukhariq ini, dia pergi jumpa Nabi. Bila dia sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tahammaltu hamalah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni telah memikul satu beban. Beban tak ada duit,
kerana duit habis nak bagi orang yang berkelahi baik. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Bila duit dah habis, dia kata aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi tolong aku. Faqala, Nabi kata ke dia, Nabi kata dekat Qabisah yang main minta tolong ke Nabi ni, Nabi kata aqim hatta ta'tiyana as-sadaqah. Nabi kata kat dia, tunggu sat. Aku pula tak ada duit, tunggu kot-kot sat lagi ada orang buat main duit zakat ke apa ke. Fa na'muru laka biha, maka aku akan guna duit yang orang bagi sat lagi untuk tolong kamu. Qabisah ni tak ada duit. Pasal apa? Duit ada, dah tolong orang. Bila dia susah, dia pergi jumpa Nabi, minta Nabi tolong dia. Nabi pun tak ada duit. Nabi kata tunggu sat, kot-kot sat lagi ada orang mai bawa apa-apa bahagian daripada zakat. Kalau ada orang buat mai duit sat lagi, aku bagi dekat. Summa qala, kemudian Nabi SAW kata dekat Qabisah. Nabi kata, ya Qabisah, innal mas'alah la tahillu illa li ahadi salat. Nabi kata, wahai Qabisah, minta ni, perbuatan suka duk minta ni tak halal, melainkan kepada 3 golongan. Maknanya kalau tidak termasuk dalam 3 golongan ni, pergi minta, berdosa. Nabi kata hak boleh minta ni, hak boleh pergi minta duit ke orang, hak boleh pergi minta tolong ke orang, hak boleh pergi minta ni ada 3 golongan. Yang pertama, rajulin tahammala hamalah. Nabi kata golongan pertama yang boleh pergi minta tolong ke orang ialah satu orang yang dia terpaksa memikul hamalah. Contoh macam tadi, dia ada duit dia dah guna untuk nak bagi orang berkelahi jadi baik balik. Dia belanja sampai habis duit. Orang macam ni boleh minta tolong ke orang. Fahalal lahul mas'alah, maka halal bagi dia kalau dia pergi minta tolong ke orang. Hatta yusibaha summa yumsik. Itu pun Nabi kata apabila orang dah tolong dia, dia dah dapat duit, orang tolong dia, dia dah ada duit di tangan dia, summa yumsik, dia kena berhenti perbuatan duk minta ni, kena berhentilah tu juga. Dia ada duit, dia dah guna duit dia nak pergi tolong orang yang bergaduh ni, nak bagi jadi baik, sampai habis duit dia pergi tolong. Kerana duit dah habis, dia pergi minta tolong dekat orang. Bila orang tolong dia, duit tu ada di tangan, masa tu juga dia kena berhenti minta ke orang. Satu. Yang kedua, warajulin asabathu jaihah. Golongan kedua yang boleh minta tolong ke orang ni ialah orang yang bencana menimpa dia. Ijtahat malah, yang bencana itu menyebabkan musnah segala harta dia. Dia main ribut taupan ke, kebakaran ke, apa ke, semua habis semua, tak ada apa, tinggal selai pinggang. Duduk rumah terbakar. Habis semua duit simpan, duit apa-apa semua habis, sampai tinggal selai sepinggang, sampai apa pun tak ada. Dia jadi macam tu kerana bencana yang menimpa dia. Fahalal lahul mas'alah. Nabi kata orang macam ni halal bagi dia kalau dia minta ke orang. Jadi tak ada apa dah, bencana kena dia secara tiba-tiba. Hatta yusiba qiwaman min aish, atau qala sidadan min aish. Sehinggalah apabila orang tolong dia, dia dapat duit bantuan orang ni sekadar menutup keperluan dia. Dia boleh minta tolong ke orang, tapi bila orang tolong dia, duit yang dapat ke tangan dia tu sekadar menutup keperluan dia. Dia kena stop, tak boleh minta dah ke orang. Golongan ketiga, warajulin asabathu faqah. Golongan ketiga yang dibenarkan minta tolong ke orang ni ialah orang yang ditimpa faqah, yang ditimpa miskin, susah.
Dia pergi jadi miskin susah ni atas apa-apa sebab sekalipun. Miskin susah. Contohnya dulu ada duit, menyaga sampai habis, lingkup sampai tak ada apa langsung. Modal ada pun makan modal. Sampai dia ni pergi jadi faqah, pergi jadi miskin melarat. Hatta yaqula salasah min zawil hija min qaumih laqad asabat fulanan faqah. Sehingga kan sekurang-kurang ada 3 orang dalam kampung dia tu kata, oh dia ni betul-betul miskin susah lah ni. Dia punya miskin, dia punya susah ni sampai orang kata dia susah. Macam tu. Dia punya miskin dia ni, dia punya susah dia ni sampai Nabi kata sekurang-kurangnya ada 3 orang. 3 orang kata dia ni memang susah, memang miskin. Apatah lagi sekampung tahu kata dia miskin. Sebut nama dia, semua orang tahu, oh dia ni miskin sungguh dia ni. Misalan begitu. Fahallat lahul masalah, maka halal bagi dia kalau dia nak minta tolong kau orang. Hatta yusiba qiwaman min aish atau qala sidadan min aish. Nabi kata itu pun sehingga apabila ada orang tolong dia, maka pertolongan tu mai di tangan dia, dan apa yang mai di tangan dia tu dah cukup untuk memenuhi keperluan dia, maka dia kena berhenti daripada minta tolong. Nabi kata fama siwa kunna minal mas'alah ya qabisah suhtun ya'kuluha sahibuha suhtah. Nabi kata wahai qabisah, adapun lain daripada 3 itu, lain daripada ada duit, habis belanja duit kerana nak bagi orang yang bergaduh baik, lain daripada golongan yang kedua yang dia ditimpa bencana, kebakaran dan sebagainya sampai tak ada apa, ataupun lain daripada golongan yang ketiga, golongan yang memang dia ni duduk tak duduk tiba-tiba jadi susah miskin sampai tak ada apa, sampai orang semua tahu akan kemiskinan dia. Lain daripada 3 golongan ni, Nabi kata kalau dia pergi minta dekat orang, orang bagi dekat dia, maka apa yang dapat di tangan dia itu suhtun, itu haram bagi dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa perbuatan meminta-minta ni satu perbuatan yang sangat tidak baik. Yang kedua, saja syok-syok nak minta kerana nak bagi banyak harta kita, itu adalah perbuatan yang dipandang keji oleh agama dan pendapatan dia haram. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa takatsura fa innama yas'alu jamra falyastaqilla aw liyastakthira, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man sa'ala an-nasa takatsura, siapa yang hidup meminta-minta pada orang kerana takatsura, kerana saja nak bagi banyak harta dia. Ada orang lain yang jahat, dia jahat, dia gamak pergi minta duit dekat orang yang sebenarnya orang tu lebih susah pada dia. Dia lagi ada lebih duit daripada orang yang dia minta tu, tapi dia tidur tunjuk kata dia tak ada duit, dia pergi minta dekat kawan tu. Dia minta ni bukan kerana tak ada benda nak makan, tapi dia minta takatsura, kerana ada sikit tak cukup nak banyak. Nabi kata barang siapa perangai macam ni, man sa'ala an-nasa takatsura, barang siapa yang meminta kepada manusia takatsura, kerana nak bagi banyak harta dia. Ada 1,000 tapi kalau boleh nak 10,000 maka pergi minta ke orang. Ada 10,000 tapi kalau boleh nak 100,000 maka pergi jumpa orang, buat-buat abang tak ada duit lah, belanja tak cukup lah apa semua, padahal duit ada tapi nak bagi banyak lagi duit yang duk ada. Maksud siapa yang buat kerja macam ni, Nabi kata fa innama yas'alu jamra, maka sesungguhnya dia ni seolah-olah pergi minta ketui ataupun bara api daripada orang. Jamra maksudnya bara, api yang duk bara tu, kayu yang duk bara kerana kena bakar api tu. Fa innama yas'alu jamra, maka sesungguhnya dia seolah-olah pergi minta bara api ke orang. Nabi kata falyastaqilla aw liyastakthir,
Nabi kata maka pilihlah, sama ada kamu nak sedikit ataupun nak memperbanyakkan seksa kamu di neraka itu. Kalau hang dah ada duit saja duk pergi minta kat orang lagi, kalau minta sikit hang saja nak minta, esok di akhirat kena azab lagi dekat hang. Azab tu sikit. Lagi banyak hang minta, lagi banyak seksa azab yang hang minta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita baca hadis-hadis ni, kita akan tengok bagaimana Islam begitu sekali menunjukkan rasa tidak suka dan rasa bencinya kepada orang-orang yang duk buat kerja yang menjatuhkan maruah ini. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alah kaddun yakuddu biha ar-rajul wajhah illa an yas'al ar-rajul sultana aw fi amrin la budda minhu, atau kama qala, hadis sahih daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innal mas'alah kaddun yakuddu biha ar-rajul wajhah. Nabi kata sesungguhnya perangai suka meminta-minta itu kaddun, dia umpama mencakap muka sendiri. Orang yang suka pergi minta kat orang ni, minta tolong, minta belas kesian, minta duit, minta macam-macam ni, orang yang suka duk meminta-minta ni kaddun, dia umpama cakap. Yakuddu bihar rajul wajhah, seolah-olah macam dia cakap muka dia sendiri. Cakap isi muka luruh jatuh. Maknanya Nabi SAW nak buat satu gambaran. Orang tak ada ayah muka, orang tak ada maruah, maka dia pergi buat kerja macam ni. Sekali dia minta, macam sekali dia cakap muka sendiri, luruh, daging jatuh berguguran. Nabi kata, illa an yas'al ar-rajul sultana, melainkan satu orang minta kepada pemerintah, kepada sultan, kepada raja, kepada wakil rakyat dia, kalau kata Allah ni. Melainkan kita rakyat, kita dalam keadaan susah, kita pergi minta kepada pemerintah, yang tu tak apa. Dalam huraian hadis ni dia menjelaskan maksudnya apa. Maksudnya minta yang dibenarkan ini ialah minta hak kita. Contohnya minta zakat, kerana kita orang susah, maka tanggungjawab pemerintah, dia kena bagi zakat pada orang susah. Kita memang betul-betul susah, memang kita termasuk di dalam golongan yang boleh terima zakat, maka kita pergi jumpa pihak berkuasa, minta bahagian zakat untuk kita, kerana memang kita layak terima zakat, maka minta yang macam tu tak apa. Ataupun dia kata minta hak kita, kerana kita ikut dalam perang. Bila habis perang, harta yang dirampas dia panggil ghanimah. Maka kita pergi jumpa khalifah pada masa tu, minta ghanimah tu, minta dibahagikan kepada kita. Pasal apa? Kita salah seorang yang ikut pergi berperang. Maka jumpa pemerintah minta benda yang macam ni, maka itu tak salah, kerana kita meminta hak kita. Dia kata, au fi amrin la budda minhu, ataupun kita minta satu benda kerana kita tak dapat tidak, melainkan kena minta. Susah sungguh lah maknanya. Susah sungguh-sungguh. Pendek kata, kalau tak pergi minta tolong siapa-siapa, hari ni anak bini tak ada benda nak makan, misalnya, dia pergi jadi susah sampai macam tu, maka pada ketika itu terpaksa dia minta tolong siapa-siapa. Minta tolong dalam keadaan yang sebenar-benar terpaksa itu dibenarkan oleh agama. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan daripada 3 hadis yang kita baca ialah Islam tak suka orang yang suka meminta-minta. Yang kedua, kesimpulan daripada hadis yang kita baca itu juga menunjukkan bahawa orang yang suka menjadikan tabiat meminta-minta ini adalah orang yang menjatuhkan ayah muka sendiri, menjatuhkan maruah sendiri. Yang ketiga, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa meminta
kerana kita duduk dalam keadaan yang sangat terdesak, dan minta yang macam itu diharuskan oleh agama. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 90. Muka surat 90. Kita berada di dalam tafsir Suratul Baqarah, Surah Al-Baqarah, muka surat 90, bawah sekali, ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim, dan ketika berkata Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, perlihatkan akan aku betapa kaifiat engkau menghidupkan orang mati. Kata ia, yakni kata Ibrahim alaihi salam, ketika lihat satu bangkai di tepi laut, memakan akan dia binatang laut ketika air pasang, dan binatang darat ketika air surut. Maka ta'ajub ia, yakni ta'ajub Ibrahim alaihi salam daripadanya, hidupnya kerana setengah dalam laut dan setengah di atas darat. Ni malam ni kita nak tengok cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam satu hari berjalan tepi laut, dia jumpa satu bangkai. Bila tengok satu bangkai, dia teringat. Dia teringat Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ke dia, Allah ni di antara kuasa Allah ialah Allah boleh bagi hidup dan Allah boleh bagi mati apa-apa benda. Hak tak ada Tuhan boleh bagi ada, hak ada Tuhan boleh bagi mati. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam terus dia minta dekat Tuhan. Kata dia, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, boleh tak boleh tunjuk kepada aku bagaimana orang yang mati dihidupkan. Nabi Ibrahim tanya Tuhan macam tu. Qala awalam tu'min. Maka firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, tiadakah engkau beriman dengan kudrat aku, yakni atas kuasa aku nak menghidupkan benda mati? Tuhan tanya balik Nabi Ibrahim ni, awalam tu'min, yang tak percaya ke kata aku boleh bagi hidup benda mati? Tuhan tanya Nabi Ibrahim macam tu. Aku dah bagi tahu dekat kamu bahawa di antara kuasa aku, di antara kuasa Allah Subhanahu wa taala ialah mengadakan benda tak ada. Manusia daripada tak ada, Tuhan boleh bagi ada. Manusia yang ada, Tuhan boleh bagi mati. Di antara kuasa Tuhan ialah menghidupkan dan mematikan makhluk-makhluk dia. Tiba-tiba Nabi Ibrahim tanya Tuhan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, bagaimana engkau menghidupkan benda yang mati? Bila macam ni punya soalan pergi dekat Tuhan, Tuhan tanya balik, awalam tu'min, kamu tak percaya ke? Kamu tak beriman ke? Kata Tuhan ni boleh bagi hidup benda yang sudah mati? Maka tanya Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Ibrahim, sedangkan ketahui Allah dengan imannya. Sedangkan Allah tahu Nabi Ibrahim beriman. Nabi Ibrahim tanya, itu bukan kerana dia tak beriman. Nabi Ibrahim tanya bukan kerana dia tak percaya. Nabi Ibrahim tanya ni sebagai nak menyempurnakan sifat manusia yang apabila tengok satu benda nak kepada penjelasan. Tanya tu bukan makna tak percaya. Tuhan tahu, kata Nabi Ibrahim, sekali-kali keyakinan dia kepada Allah tak ada ragu. Allah tahu. Supaya dijawab barang yang ditanya. Tanya ni kira formality ya, orang lah kata. Formality ni maknanya apa? Dapat-dapat dah. Cuma dia kata isi borang dia lah. Macam tu. Formality. Kita dah kenal baik punya orang di atas. Betul-betul tak payah isi borang dah. Angkat telefon, dia kata ni saya nak minta tolong satu ni, boleh ke? Dia terus tanya, bagi main nama anak, nama kat penalam berapa? Dapat dah lah tu. Tu kira dapat dah. Tapi dia kata apa? Dia kata ambil borang isi pilah. Ambil borang isi pilah.
Pilah ni kira formality lah. Mana bukan kerana borang tu masuk nak proses baru nak dapat. Dapat dah. Cuma formality tu kena ikut. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bila dia tanya Tuhan, bagaimana ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan benda mati? Tanya tu bukan tanya tak percaya. Tanya tu percaya. Tuhan pun tahu, kata Nabi Ibrahim percaya. Kepercayaan dan keimanan dan apa keyakinan Nabi Ibrahim berada pada tahap 100%. Tuhan tahu. Tapi formality, tanya saja, maka Tuhan pun jawab. Tuhan jawab tu dalam keadaan Tuhan tahu dah jawapan ni langsung. Tak memberi apa-apa kesan kepada Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim memang dah beriman dengan kudrat Tuhan menghidupkan dan mematikan makhluk yang ada. Maka ketahui yang mendengar, yakni Allah akan kehendaknya, yakni kehendak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuhan faham. Tuhan tahu, kata Nabi Ibrahim tanya, bukan tanya soalan yang dia tak tahu, tapi tanya satu soalan sekadar nak mengajak umat dia yang ada ni. Begitu. Firman Allah, qala bala. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sebenar hamba-Mu beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam kata, bala. Bahkan aku beriman. Bukan kata tak beriman, bukan kata tak percaya, bukan kata tak yakin. Bahkan aku sangat-sangat beriman. Keimanan aku berada pada tahap 100% bahawa Tuhan boleh bagi hidup dan Tuhan boleh bagi mati. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi supaya tetap hati aku, yakni dengan memandang tulang yang berimpun serta diambil dalil padanya. Nabi Ibrahim alaihissalam kata, aku tanya ni liyatma'inna qalbi, supaya nak tenangkan hati aku. Nak dengar Tuhan sendiri jawab, kata Tuhan boleh menghidupkan benda yang sudah mati. Percaya dah, cuma nak bagi kukuh lagi. Begitu. Qala, firman Allah, fakhudh arba'atan minat tayr. Maka ambil olehmu, wahai Ibrahim, 4 jenis daripada burung. Dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata 4 jenis burung tu ialah burung merak, burung merpati, burung gagak dengan dik. Dik ni ayam bapa. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Ibrahim, fakhudh arba'atan minat tayr. Wahai Ibrahim, pi ambil 4 jenis burung. Fasurhunna ilaik. Maka cincang dan campur olehmu akan mereka itu, daging dan bulunya dan semua. Tuhan kata, baiklah ni buat satu eksperimen, buat satu uji kaji. Aku nak tunjuk kepada kamu bagaimana aku boleh bagi hidup benda yang sudah mati. Pi ambil 4 jenis burung ni. Ambil burung merak, ambil burung burung merpati, ambil burung gagak, ambil ayam bapa, potong, gui, semua 4 ekor ni bagi bercampur, bulu, daging, apa semua anggota-anggota yang dah dipotong ni campur semua sekali, buh tepi. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian jadi, yakni letak olehmu atas tiap-tiap satu bukit yang 4 ataupun bukit yang 7 daripada mereka itu satu-satu juzuk. Ambil 4 jenis burung tadi ni, mak pati, gagak, merak, ayam ni, potong, gui, bagi campur-campur, bahagi 4. Ambil sebahagian pi buah bukit ni, ambil sebahagian buah bukit ni, ambil sebahagian buah bukit ni, buah 4 bukit, ataupun setengah riwayat kata 7 bukit. Maknanya hak duk di bukit A ni ada burung merak, ada burung gagak, ada burung mak pati, ada ayam bapa, campur bubuh di 4 ataupun di 7 bukit. Summa du'uhunna. Kemudian seru olehmu akan mereka itu kepada engkau. Tapi bubuh bagi asin-asin, jauh macam tu, panggil balik. Ya'tinaka sa'ya. Nescaya datang mereka itu akan dikau dengan segera. Tuhan kata, pergi buat, cari tengok nak jadi macam mana. Bila dibuat macam yang Tuhan suruh, panggil tubuh badan anggota dan apa semua hak bercerai-cerai ni, pakat terpa mai di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bercantum, dia jadi balik burung merak seekor, dia jadi balik ayam bapa seekor, dia jadi balik burung mak pati seekor, dia jadi balik burung gagak seekor. Jadi macam mana sebelum potong, sebelum cincang tadi, jadi balik. Demikian Allah Subhanahu wa taala boleh buat benda ni. Tu dia, zaman tu Allah tunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam
qudrat, yakni kuasa Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahui olehmu bahawasanya Allah Taala Tuhan yang amat keras, tiada lemah akan dia oleh sesuatu, lagi amat hakim pada perbuatannya. Maka ambil Ibrahim alaihi salam akan burung taus, yakni merah, dan sewah dan dendang dan dik, yakni bapa ayah, dan perbuat ia dengan sekalian itu barang yang tersebut, dan pegang ia akan kepala masing-masing itu padanya, dan panggil ia akan mereka itu. Maka terbanglah segala juzuk daripada bukit itu kepada setengahnya, sehingga cukup dan sempurna. Kemudian beradab ia kepada segala kepala masing-masing, dan terbang ia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam yang dikatakan tadi, tuan-tuan, zaman tu Tuhan ditunjuk sampai lagu tu pun hak tak beriman juga. Jadi jangan pula hari ni kita bila baca ayat ni kita kata awak lah tak tunjuk macam tu. Lah kalau Tuhan boleh tunjuk macam tu, ingat satu dunia pakat beriman dengan Allah, pakat jadi orang Islam belaka. Tak, tuan-tuan. Kalau lah Tuhan tunjuk macam tu punya benda pelik, hak tak beriman juga. Kalau hari ni katalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi, katalah Nabi Muhammad ada lagi, dan Allah tunjuk benda pelik-pelik ni, Allah tunjuk depan mata manusia yang ada dalam dunia lah ni, katalah Nabi Muhammad ada, dan Allah tunjuk kuasa dia terang-terang macam mana Allah tunjuk pada Nabi Ibrahim alaihi salam dulu. Agak-agak semua orang beriman jadi orang Islam belaka ke? Tak juga. Pasal apa? Pasal soal iman, soal apa ni semua, ini bukan soal nak tengok bukti. Soalnya dia nak beriman ke tak lah, itu soalnya. Bukti mai pun kalau hati tak mau beriman, tak beriman juga. Tapi kalau hati nak beriman, bukti tak tunjuk depan pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dia. Cuma zaman dulu, zaman Nabi-Nabi dulu, Allah Subhanahu wa taala tunjuk benda ni, benda yang pelik-pelik ni, tunjuk terang-terang depan mata, tunjuk. Sebahagian kecil yang beriman, sebahagian besar tetap tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, seumpama segala mereka yang menafkah akan harta mereka pada jalan taat Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita lain pula. Ini dia mai cerita nak guna harta untuk tujuan fi sabilillah. Firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, seumpama segala mereka yang menafkah akan harta mereka itu pada jalan taat Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seumpama satu biji yang ditanam, tumbuh daripada sebiji itu 7 tangkai. Pada tiap-tiap satu tangkai itu keluar pula 100 biji. Demikianlah nafkah mereka diganda sehingga 700 gandanya. Itu dia. Tuan-tuan, kita bagi RM1 untuk masjid malam ni. Malam ni kita main mengaji, RM1 tabung dalam tabung masjid. RM1 tu Quran kata umpama sebiji benih. RM1 tu seumpama sebiji benih. Daripada sebiji benih itu dia tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji. RM1 yang kita buang dalam tabung masjid tu, di hari akhirat esok RM1 tu dia akan digandakan menjadi 700 kali ganda. Maknanya RM1 kita bagi 700 ganda pahala Tuhan bagi ke kita, yang hasil ni akhirat esok baru kita nampak. Atas dunia Quran mai cerita. Kita nampak macam kita duk ubus kupang, kita duk ubus 5 kupang, kita duk ubus RM1, kita duk ubus RM10, kita tak nampak hasil dia. Tapi hasil dia ni Allah cerita dah dalam Quran Allah ni. Cerita dah akhirat esok kita tuai hasil dia. Kita akan kutip hasil dia, kita akan petik hasil dia. Maka diumpamakan macam orang tanam sebiji benih. Sebiji benih itu dia tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai, tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji. Daripada punca sebiji benih, akhirnya kita dapat hasil sampai beratus-ratus benda yang boleh kita ambil manfaat daripada dia. Firman Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha.
Dan bermula Allah Ta'ala itu mengganda ia bagi mereka yang dikehendaki lebih banyak daripada yang demikian itu. Tuhan boleh bagi bukan setakat 700 kali ganda, bahkan lebih pada tu Tuhan boleh bagi. Daripada RM1 kita buh, Tuhan boleh bagi balik 1000. Daripada RM1 kita buh, Tuhan boleh bagi balik 10,000. Daripada RM1 kita buh, Tuhan boleh bagi balik 1 million kepada kita. Banyak mana Tuhan nak bagi balik, itu atas limpah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ikhlas kita waktu memberi, lebih lagi ganjaran yang disediakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang amat luas kurnianya, lagi amat mengetahui dengan mereka yang patut digandakan pahala baginya. Itu dia. Tuhan luas limpah kurnia dia. Orang bagi RM1, Tuhan boleh bagi balik RM1 juta pada dia. Tuhan luas dari segi pemberian dia, maha luas. Dan Tuhan juga tahu siapa yang patut bagi 1 juta, siapa yang patut bagi 100, siapa yang patut bagi 700. Tuhan tahu. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu wasi'un alim. Tuhan maha luas rezeki dia dan maha alim, maha mengetahui siapa yang paling ikhlas di kalangan orang-orang yang ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu. Segala mereka yang menafkah akan segala harta mereka pada jalan agama, kemudian tiada mengikut mereka itu akan barang yang menafkahkan itu, mannan wala adha, dengan ungkit dan tiada menyakiti. Ini pula Tuhan nak cerita. Kita kalau dah bagi, jangan ungkit, jangan bagi sakit hati orang yang kita bagi. Kita dah bagi, jangan ungkit. Dia tu dulu kalau tak sebab aku tolong, tamah, itu ungkit. Dan jangan azah, dia kata, dan jangan bagi sakit hati. Bagi, bukan tak bagi, tapi kata, ni aku ingat-ingat hati aku tak bagi ke hang ni, tapi maki kau tu lebih kurang. Barang siapa yang bagi sedekah, dia infak harta pada jalan Allah, kemudian selepas bagi bantuan, diikuti dengan mengungkit dan diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang yang menerima, maka amalan baik yang dia buat tu sia-sia sahaja. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu cerita tentang benda ni. Tuhan kata, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang-orang yang bagi, yakni yang membelanjakan harta pada jalan agama, kemudian diikuti pemberian itu dengan mengungkit dan juga menyakitkan hati, maka sia-sia dia. Tapi orang yang bagi tapi dia tidak ikuti dengan mengungkit dan tidak diikuti dengan menyakitkan hati orang, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu pahala mereka itu pada Tuhan mereka itu. Kalau kita bagi, kita tak ungkit balik, kita bagi, kita tak bagi sakit hati orang yang terima, maka pahala kita yang memberi ini disediakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tiada takut mereka itu dan tiada mereka itu duka cita. Orang yang bagi ikhlas, tak ada nak ungkit balik dan tak ada nak bagi sakit hati orang yang terima pemberian dia. Orang yang macam ni di hari akhirat esok, sewaktu semua orang takut, dia tak takut. Sewaktu semua orang dalam keadaan sedih dan duka cita, dia tak sedih dan dia tidak berduka cita. Begitu. Kata dia, turun ini ayat pada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia sedekah pada perang Tabuk dengan 1000 ekor unta dan peralatannya sekali, dan juga 1000 dinar. Dituang 1000 dinar itu pada riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mudarat Sayyidina Uthman apa yang dikerja kemudian daripada ini. Itu dia. Ini cerita perang Tabuk. Perang Tabuk tuan-tuan jadi bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Perang Tabuk jadi
pada bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah. Perang Tabuk ni cerita dia Rom nak serang tentera Islam. Rom, masa tu Rom dengan Parsi lah. Rom nak mai serang tentera Islam bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Kebetulan pada masa tu cuaca ni panas terik. Cuaca ni panas terik. Maka ramai orang yang jadi sakit dan tidak selesa. Perang Tabuk pula jadi ketika negara dalam keadaan inflasi. Barang tak ada, sedangkan permintaan tinggi. Maka harga barang jadi mahal. Ini situasi ketika nak berlaku perang Tabuk. Maka Nabi SAW bangkit berdiri di depan orang ramai semua. Nabi minta, Nabi kata siapa-siapa yang ada lebihan harta, bolehlah belanjakan, sedekahkan, infakkan harta tu untuk tujuan sabilillah, untuk tujuan perang Tabuk ini. Osman bin Affan bangkit berdiri di depan Nabi SAW. Dia bagi unta 1000 ekor. Dia bagi duit 1000 dinar. Dalam satu riwayat kata dia bagi 10,000 dinar. Osman bin Affan. 1000 ekor unta dengan kelengkapan dia, dengan pelana dia, dengan apa semua, complete set. Bagi. Orang kata unta on the road, dia panggil. Macam kereta lah orang beli on the road. On the road ni kira complete. Semua ada apa, semua tayar, steering apa, semua bagi semua complete. Kira ambil switch boleh jalan, dia jalan. Dia bagi unta on the road ni, dia bagi 1000 ekor, dia bagi 10,000 dinar. Umar Al-Khattab bangkit berdiri. Dia kata, ya Rasulullah, daripada harta aku ada ni, setengah aku bagi. Setengah daripada harta dia bagi. Umar orang kaya. Setengah daripada kekayaan dia bagi untuk tujuan perang Tabuk saja. Bangkit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Rasulullah, aku bagi semua. Sahabat-sahabat ni bukan nak menunjuk. Bukan tengok Osman bagi banyak tu, Umar nak tunjuk dia lagi terror. Bukan Umar bagi banyak tu, Sayyidina Abu Bakar nak tunjuk dia lagi champion. Bukan macam tu. Tapi masing-masing ni berasa tak sayang harta. Itu ceritanya. Berasa tak sayang harta. Macam kita hari ni berasa sayang. Berasa nak bagi 1000, rasa banyak sangat bagi 500 sudahlah. Berasa nak bagi 500, rasa banyak sangat bagi 50 sudahlah. Berasa nak bagi 50 banyak sangat bagi RM5 sudahlah. Kita hari ni lagu duk potong, duk potong bajet pun, jadual pun makin duk kecil. Kan? Lagi makin duk potong orang kata. Tapi yang kata orang Islam zaman Nabi SAW dia ada. Orang Islam zaman Nabi SAW dia challenge. Dia challenge dari segi nak bagi lagi lebih. Pasal apa? Pasal dia tidak ada rasa sayang harta. Abu Bakar As-Siddiq kata, aku bagi semua. Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, kamu tinggal apa untuk keluarga kamu? Abu Bakar kata, aku tinggal Allah dan Rasul untuk keluarga aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita perang Tabuk. Dan ketika berlaku perang Tabuk ni, munafik mainkan peranan jahat dia pada masa ni. Sudahlah masa tu inflasi, ekonomi tak apa cantik. Sudahlah pada masa tu keadaan cuaca menyebabkan ramai orang sakit. Sudahlah keadaan pada masa tu orang Islam semua pakat tak ada duit. Munafik pula duk pergi jumpa orang tu, jumpa orang ni, jumpa orang tu, jumpa orang ni, cuba meracuni pemikiran orang-orang ni semua supaya pakat-pakat tarik diri, jangan ikut sama dengan Nabi di dalam perang Tabuk ini. Maka akhirnya tentera Islam dapat dikumpul pada jumlah 30,000 orang. Tu kira banyak tu, tapi musuh sampai ratus-ratus ribu. Tentera Islam ada 30,000 orang. Dan dalam perang Tabuk ni lah beberapa orang sahabat Nabi yang tak ikut sama pergi berperang menyebabkan murka Allah mai dekat mereka. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Di antaranya Murarah bin Ar-Rabi'. Di antaranya Hilal bin Umayyah. Mereka ni 3 orang tak ikut pergi berperang tanpa sebab yang munasabah. Tak ikut pergi perang. Bila berlaku perang Tabuk,
Nabi terpaksa berkemah dalam perang Tabuk selama 20 hari di tengah cuaca yang panas terik, dalam keadaan yang serba susah. Akhirnya Islam menang, dan apabila Nabi balik, 3 orang ni dalam ketakutan. 3 orang ni jadi takut Nabi jumpa Nabi. Apa alasan nak bagi dekat Nabi kerana tak ikut dalam perang ni? Apa alasan? Duk cari apa alasan nak bagi. Bila pergi jumpa Nabi, ada ramai lagi orang lain yang terpengaruh, yang munafik, yang apa, semua jumpa Nabi dengan 1001 alasan, bagi alasan dekat Nabi. Nabi dengar, Nabi pun tak kata apa. Nabi dengar, dengar. Tipu pun tak apa, cakap betul pun tak apa, Nabi dengar semua. Tapi main 3 orang ni, mereka ni takut nak cakap bohong, mereka cakap benar. Maka Ka'ab bin Malik terang-terang abang dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku sebenarnya pada masa tu sihat, tak ada masalah apa. Cuma aku terlambat. Bila aku mai tengok tentera dah bertolak, maka aku tertinggal dan aku tak ikut dalam perang Tabuk. Dan keadaan aku pada masa tu sangat sihat. Aku cakap betul, aku tak mau cakap bohong denganmu, ya Rasulullah. Nabi bila dengar macam tu, Nabi beralih muka ke lain. Nabi kecil hati. Nabi kecil hati. Punya susah, punya payah, punya menderita, punya sengsara orang lain, hang senang-senang tak pi. Walaupun hang cakap benar, tapi cakap benar tu tak boleh nak mengelakkan daripada Nabi terluka hati. Nabi beralih ke lain. Nabi sangat kecil hati dengan 3 orang ni. Kerana mereka ni cakap benar, akhirnya mereka di pulau selama beberapa hari. Bukan sahaja di pulau oleh Nabi dan sahabat Nabi, bahkan Nabi panggil isteri Ka'ab bin Malik ni. Nabi kata dekat isteri Ka'ab ni, Nabi kata, hang jangan mendekati suami hang, sehinggalah turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita perang Tabuk. Sehinggalah turun ayat 118 surah At-Taubah. Turun ayat tu, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa mereka yang tak pi dalam perang Tabuk ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni turun waktu Nabi lepas sembahyang subuh. Bila turun ayat ni, Nabi baca ayat ni, sahabat pakat menangis satu masjid. Sahabat berlari pergi rumah Ka'ab tu. Wahai Ka'ab, abshir, wahai Ka'ab, seronoklah. Allah sudah turun satu ayat, kamu menggembirakan aku. Dia kata, ya Rasulullah, sebut saja apa kamu mau, aku nak bagi untuk Allah dan Rasul. Aku gembira sebab Allah terima aku semula. Ini cerita perang Tabuk, tuan-tuan. Dan ayat ni turun sempena dengan kisah sahabat-sahabat Nabi, termasuk Uthman bin Affan yang tak sayang harta nak belanja untuk tujuan fi sabilillah. Ayat tu dia kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Maksudnya perkataan yang baik dan ampun itu terlebih baik daripada sedekah yang diikuti akan dia dengan menyakiti. Itu dia ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik, maksudnya apa? Kalau orang minta tolong kita, kita tak boleh tolong, kita tolak dengan cara yang baik. Orang main minta tolong, dia kata, Haji, saya nak minta tolong, Haji nak pinjam 1000. Kita tak mau bagi. Tak mau bagi itu dia kata qaulun ma'ruf, tolak dengan cara yang baik. Abang kata, saya bukan tak boleh bagi, tapi betul-betul saya cakap saya pun nak pakai duit dalam sikit masa ni. Cuba, nanti saya cuba tengok kok saya boleh dapatkan daripada orang lain. Tapi saya minta maaf, saya tak boleh tolong. Kita tolak daripada nak menunaikan permintaan dia tu, kita tolak qaulun ma'ruf, kita tolak dengan cakap yang elok, dia kata. Ataupun wa maghfiratun, dan bagi ampun. Maksudnya apa? Mengampunkan biadab orang yang nak minta kat kita ni. Kadang-kadang ada orang dia nak minta tolong kita, tapi cara dia nak minta tolong macam kita hutang duit dia. Ada juga orang macam ni. Dia nak minta duit kita, tapi cara dia nak minta tu macam kita hutang kat dia. Dia kata, main pinjam 1000. Kita kata, ingat 1000 ni sikit lah, kita kata kat dia. Apalah, nampak macam kaya ni. Oh, dia buat lagu tu. Dia nak main minta kat kita, dia main cakap lagu tu.
wa maghfiratun. Quran kata kita bagi ampun dekat dia, itu lebih baik. Walaupun dia buat biadab macam tu, terus ada ambil hati, terus ada ingat apa, terus ada jawab balik apa kat dia, senyum kat dia sampai dia letih, dia pergi lagu tu aja. Kalau boleh buat macam tu, dia kata khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Itu lebih baik daripada kamu bagi sedekah tapi kemudian kamu maki dia kat belakang. Lagi baik tu usah bagi tapi cakap elok-elok. Kalau dia cakap lebih kurang pun buat tak dengar aja, habis ke dia. Kalau boleh buat lagu tu, lebih baik daripada kita ambil duit bagi tapi kita maki dia sampai 7 hari 7 malam. Duk maki dia tak habis lagi. Nampak tuan-tuan? Quran ni dia pergi ajak kita, dia nak suruh kita jadi orang baik. Yang kadang-kadang ajaran Quran ni kita tak terbuat. Tak terbuat. Nak buat bukan senang tuan-tuan. Dia main minta duit kat kita. Kita dah abang tak ada duit, dia maki kita. Berapa orang boleh sabang dengar dia maki ni? Kita dijawab balik. Oh, kita kata banyak cantik. Hang nak main minta duit aku, hang nak maki aku. Satu balko, dia mula aduk main Satu balko apa, dia keluar macam-macam, habis. Bagi pun kita tak bagi. Kita hidup bagi kat dia sumpah seranah pula. Yang akhirnya pahala memang tak dapat. Dosa lagi duduk kandang tiga kita. Islam tak mau macam tu. Islam kata kalau boleh bagi, tak usah kata apa. Kalau tak boleh bagi, cakap elok-elok. Kalau tak boleh bagi, kita cakap elok-elok. Dia cakap tak elok mai kat kita balik pun, kita bagi sorry dekat dia. Habis, kita pun tak sakit jiwa, kita pun tak sakit hati, malam kita boleh tidur lena. Dia cerita macam tu. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai segala mereka yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Maka jangan kamu batal pahala sedekah kamu dengan ungkit dan menyakiti. Tuan tengok ayat Quran. Dia abang kena buat macam mana, jangan buat macam mana, dia abang semua, dia pujuk balik. Dia pujuk balik. Ya ayyuhallazina amanu. Ni ayat pujuk balik. Dia duk bandage balik hati yang luka ni. Dia kata wahai orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu bagi batal, bagi jahanam pahala sedekah kamu dengan ungkit dan menyakiti orang. Maka tiada pahala. Kalau kita bagi sedekah, sepatutnya bila bagi sedekah, tolong dia dapat pahala. Tapi bila bagi sedekah, dimaki pula selapis lagi kat dia, pahala pun tak dapat. Kita dapat sakit sahaja. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti mereka yang menafkah harta kerana riak manusia. Dia bagi bantuan, bagi pertolongan, bagi sedekah, bagi derma kerana nak tunjuk. Hendak beri manusia lihat. Memang tujuan dia bagi, nak bagi semua orang tengok. Kata dia satu orang yang pemurah. Kalau itu tujuan dia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan tiada beriman ia dengan Allah dan hari yang kemudian. Iaitu orang yang munafik. Tiada percaya ia akan Nabi dan akan hari kiamat. Famathaluhu kamathali Safwan alaihi turab. Maka seumpamanya, yakni umpama orang yang bagi sedekah lepas itu ungkit itu seperti umpama batu licin yang ada atasnya tanah. Batu licin, batu duduk tengah padang, licin elok. Mula-mula nampak macam ada tanah duduk atas batu tu. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kena akan dia, yakni akan batu licin itu akan hujan yang banyak, maka tinggal akan dia licin, tiada satu pun tanah di atas dia. Dia nak habaq kata kita bagi sedekah dah dapat pahala dah. Lepas tu pergi mengungkit balik. Bila ungkit, licin, tak ada apa. Licin ni semacam mana satu batu yang licin, pada mulanya ada tanah. Bila mai hujan lebat, apa pun tak ada dah, abuk pun tak ada dah atas batu tu. Demikianlah pahala sampai tak ada langsung. Dengan kerana kita mengungkit pemberian yang kita bagi pada orang. Dia nak buat contoh macam tu. La yaqdiruna ala syai'. Tiada kuasa mereka itu atas suatu. Mimma kasabu, daripada barang yang usaha mereka itu. Arti tiada dapat sawab ataupun pahala pada akhirat. Bagi sedekah, lepas itu hidup mengungkit. Apa pun tak ada. Akhirat esok pi liau, tak ada apa. Berdasarkan catatan dalam buku 35 ni, nampak duk bagi banyak sangat.
Setiap bulan ada duk tulis, bulan ni bagi kat siapa, bulan ni bagi kat siapa, bulan ni apa budak Mahat Hafiz nak pergi Mesir bagi berapa, bulan ni bagi apa budak-budak nak pergi mengaji di UIA bagi berapa, bulan ni apa anak yatim bagi berapa, bulan ni apa. Tengok buku 555, buku 35 ni duk tulis banyak sangat. Pi akhirat itu tak ada apa. Aku bagi, bukan aku tak bagi. Ni macam mana, tak ada macam mana. Ni malaikat lupa tulis kan. Apa ni duk buat lupa lagu ni. Lagu tu punya jadi. Manusia ni di hari akhirat itu ada jadi macam tu. Dia nak abang. Manusia di hari akhirat itu ada yang jadi macam tu. Seingat-ingat dia ada bagi. Tapi di hari akhirat itu tak ada. Kita macam mana ni? Tak, aku ingat benda ni, aku betul-betul ingat tahun berapa hari bulan, pukul berapa aku ada bagi sekian-sekian banyak. Dan aku bukan bagi sekali, setakat yang aku ingat berapa kali aku bagi. Aku ada catat benda ni. Macam mana boleh tak ada? Tapi di hari akhirat tak ada. Ini cerita dia. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Ta'ala tidak menghidayah segala kaum kafir pada jalan agama. Habis. Tak ada apa kita ni di hari akhirat esok. Pasal apa? Bila dihisap balik amalan baru timbul cerita. Rupa-rupanya masa bagi itu tujuan tidak ikhlas. Tujuan nak menunjuk, tujuan nak besar diri, tujuan nak bagi orang kata kita ni pemorah, tujuan nak bagi tujuan-tujuan yang bukan kerana Allah. Maka di hari akhirat esok tak ada apa kebaikan yang dibawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang macam ni umpama orang yang tidak dapat hidayah Allah. Maka orang yang tidak dapat hidayah Allah di hari akhirat esok tidak ada untung apa pada dia. Firman Allah, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Dan seumpama segala mereka yang menginfakkan segala harta mereka itu kerana menuntut keredaan Allah. Ini pula cerita orang yang bagi sedekah, bagi derma, bagi bantuan kerana Allah. Dia bagi ni apa semua ni kerana nak cari keredaan Allah. Dan tetap pada hati mereka itu bagi dapat sawab pahala. Dia nak cari keredaan Allah dan dia tahu kalau dia bagi ni ikhlas, ada pahala di sisi Allah. Yang tu aja, lain tak ada. Kamathali jannatin birabwah, maka seperti umpama kebun di tempat yang tinggi. Perumpamaan dia macam dia ada kebun di tanah tinggi. Kebun tanah tinggi ni hebatlah. Contoh kalau di Saudi, kebun yang paling elok buah-buah dia di mana? Di Taif lah. Contoh kalau pergi Saudi, tempat paling cantik Taif lah. Di Saudi ni tempat paling cantik Taif. Kawasan tanah tinggi, di sanalah segala anggur-anggur elok-elok subur semua di Taif. Maka Allah wa'amai ayat dalam Quran pun cerita lebih kurang sama, cerita kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi ni seperti umpama kebun dengan tempat-tempat yang bertanah tinggi. Asabaha wabilun, kena akan dia oleh hujan yang banyak. Sudahlah duduk tanah tinggi, kawasan hujan baik pula di sana. Fa'atat ukulaha dhi'fain, maka mendatang ia akan buahnya 2 kali ganda. Bila kawasan baik, tanah tinggi, hujan cukup, udara sejuk dan sebagainya, maka hasilnya sudah tentu berlipat kali ganda. Sayung yang kita tanam di Bayar Lepas dengan sayung yang tanam di Cameron Highland, tentu sayung Cameron Highland elok. Tentu. Pasal apa? Pasal dia tanah tinggi, cuaca dia sesuai. Maka demikian Allah buat perumpamaan. Orang yang sedekah harta masa duduk di atas dunia ni, masa hidup ni dia sedekah, dan sedekah dia tu ikhlas kerana Allah. Umpamanya dia masa di atas dunia, dia ada kebun tu di tanah tinggi. Sudahlah tanah tu tanah tinggi, dapat hujan pula yang cukup, maka Allah gandakan 2 kali hasil kepada dia. Fa illam yusibha wabilun faqallun, maka jika tiada kena akan dia hujan yang banyak pun, maka hujan bubuk dia kata. Kalau tak kena hujan lebat pun, hujan bubuk, hujan renyah-renyah pun tak apa dah. Pasal apa? Pasal cuaca dia tu dah cukup untuk nak bagi pokok tu jadi elok. Tak gaduh hujan banyak, hujan sikit pun tak apa dah. Pasal apa? Cuaca dia tu menjadi sebab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nak suburkan pokok-pokok dia. Demikianlah nafkah yang tersebut
telah jadi besar dan banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira sama ada banyak ataupun sedikit nafkah itu. Itu dia. Yang penting dia kata apa? Ikhlas. Derma kerana nak mencari keredaan Allah. Walaupun sikit, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar ganjaran dia. Dia nak bagi tahu kat kita apa? Belajar bagi ikhlas. Belajar bagi ikhlas. Bila nak bagi pertolongan, bila nak bagi bantuan, biar ikhlas. Kadang-kadang kita hati tak seronok. Contoh kita baca di Masjid Jelutong 2-3 malam lepas. Cerita Nabi SAW. Orang meminta tolong ke Nabi. Nabi kata satu orang meminta tolong ke aku. Nabi kata aku bagi. Wa ana lahu karih. Kita baca. Sedangkan aku tak suka. Nabi kata. Nabi tak suka. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa yang aku bagi sedangkan dia tak minta, maka harta yang aku bagi itu akan memberkati dia. Tapi orang yang main duk minta kat aku tak suka nak bagi kat dia, tapi kerana dia duk minta tak berhenti, aku terpaksa bagi, harta itu tidak memberkati dia. Nampak? Ada yang pentingnya macam tu. Biar hati ni ikhlas. Kita nak bagi, kita nak tolong, hati kita ikhlas. Kita ingat nak tolong dia, kita ingat dia ni perlu ditolong. Kalau macam tu, kita bagi pun kita dapat pahala, dia yang terima pemberian kita pun dia dapat keberkatan daripada pertolongan kita tu. Begitu. Firman Allah, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala dengan barang yang kamu buat itu amat melihat. Maka balas Allah akan kamu dengannya. Itu dia. Tuhan tahu. Kita buat ni ikhlas ke tak ikhlas ke, hati bersih ke tak ke, Tuhan tahu. Tuhan akan balas berdasarkan pengetahuan Tuhan tentang kita. Kita tunjuk appearance, kita nampak ikhlas pun hati tak ikhlas, Tuhan tahu. Orang nampak kita macam biasa ya, tapi sebenar-benar kita ikhlas, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala kata wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kamu buat, Allah Maha melihat. Tuhan tahu semua. Dunia ni pentah dan diwarak, orang kata. Kita boleh berlakon macam-macam, boleh tunjuk baik, tunjuk warak, tunjuk alim, tunjuk, kita boleh buat semua atas dunia ni. Tapi hak sebenar Tuhan tahu. Atas dunia ni boleh tunjuk, kata kita ni Allah macam mana satu manusia yang sayang sangat dengan Islam ni, sensitif sangat. Apabila orang buat lebih kurang dekat Islam ni apa semua, kalau kita hanya nak menunjuk-nunjuk, Tuhan tahu juga. Sebenar-benar hati kita macam mana, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan balas berdasarkan sebenar hati kita macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Adakah suka seorang kamu bahawa ada baginya kebun daripada pokok tamar dan pokok inab? Tamar tu kurma, inab tu anggur. Tuhan nak tanya ni, satu perumpamaan lagi Tuhan buat. Tuhan kata cuba bayangkan, hampa ada satu kebun kurma dengan kebun anggur. Yang mengalir daripada bawah kebun itu beberapa sungai air tawar. Sudahlah ada kebun kurma, ada kebun anggur, duk mengalir cantik. Lahu fiha min kulli thamarat. Baginya di dalamnya daripada segala buah-buahan. Oh, kebun ni kebun yang cukup menjadi. Kalau kata kurma ni buah ni sampai bertandan-tandan. Lepas tu pula buah kualitinya sangat baik. Yang kata anggur ni buah ni bergugus-gugus. Buahnya pula dengan manis, dengan besar, dengan elok, dengan tak ada biji dan sebagainya. Tuhan kata, katalah hampa ada kebun yang buah dia macam tu punya cantik. Wa asabahul kibar. Dan kena, yakni jadi akan dia tua yang lemah daripada usaha. Kita punya duk buat kerja, duk tanam pokok di kebun ni, hari-hari celek mata teringat nak pergi kebun. Hari-hari pergi kebun dengan buah baja, dengan gembok tanah, dengan duk cedok ayak jurih, dengan duk balut buah, tak mau bagi serangga makan, tak mau bagi serangga rosakkan buah. Punya habis masa kita dengan kebun ni. Dengan harapan apa? Dengan harapan satu masa esok
Waktu kita tua esok, kebun ni akan generate hasil untuk kita. Orang kata berbudi pada tanah, tak rugi. Memang awal-awal ni teruk. Ditangkap satu tanah bukit mana pergi duk tanam pokok durian, nak tunggu pokok durian, nak berbuah, nak pastikan pokok tu buah, menghasilkan buah yang elok. Kita habis masa ni bertahun-tahun. Harapan kita apa? Harapan kita hari kita tua esok ni, kebun ni dah memberi hasil. Maknanya waktu kita tak larat esok ni, kita boleh duk jual hasil dia cukup untuk sara hidup kita. Kita duk ingat macam tu. Ataupun setengah orang sampai ingat lagi jauh. Dia kata apa? Aku nak tinggal apa tak ada dekat anak aku. Aku harta benda apa RM2 tak ada. Aku ada kebun ni, esok kebun ni lah untuk anak-anak aku. Dia duk ingat macam tu. Kebun hak dia duk usaha susah payah ni, yang duk macam-macam habis masa, habis tenaga, habis RM2 ni, dia duk ingat kebun ni esok bila dia tua akan memberi hasil pada dia. Walahu dzurriyyah du'afa, dan baginya anak-anak kecil, tiada daya upaya mereka itu. Sedangkan dia anak kecil dia ada lagi. Umur dah tua dah, tak larat dah, anak kecil dia ada lagi. Fa asabaha i'sarun fihi nar, maka kena akan dia oleh angin hangat yang ada padanya api. Fahtaraqat, maka terbakar ia, yakni kebun tu terbakar, maka binasa kebun itu, dan tinggal ia sedangkan anak-anaknya masih lemah, tiada upaya usaha dan tiada helah bagi mereka itu. Tu dia, tiba-tiba macam yang dia duk cadang nak dapat, tak dapat. Kebun yang tadi habis masa, habis tenaga, habis duit RM1, pergi duk buat, pergi duk tanam, pergi duk gembok, pergi duk buah baja, pergi duk jurus ayam, pergi duk baluk buah, semua ni, bila dia mai umur tua, dia duk harap bila dia tua, kebun ni ada hasil baik, boleh sara masa tua dia, anak-anak boleh tumpang senang daripada kebun tu. Tiba-tiba dia dah tua, anak-anak tu kecil-kecil lagi, tiba-tiba kebun tu terbakar. Benda dia duk harap nak dapat hasil, nak jadi punca rezeki dia, tiba-tiba melingkup sekelip mata. Apa jadi kepada orang ni? Apa akan jadi kepada orang ni? Orang yang duk harap-harap, tiba-tiba benda yang dia harap tu terterak. Apa nak jadi kat dia? Dia kata, dan ini ayat tamsil ataupun contoh bagi nafkah orang yang riak dan orang yang ungkit pada perhumaannya, dan tiada guna pada akhirat, iaitu ketika sangat-sangat berhajat di hari akhirat, yakni yang terlebih daripada hajat orang tua dan kanak-kanak kepada tempat di dunia, tiba-tiba benda tu tak mendatangkan hasil apa-apa. Sama dengan orang yang di atas dunia, sama dengan orang di atas dunia, tiap-tiap bulan dia buat dah 1,000 untuk nak sedekah ke orang. Katalah dia pendapatan 10,000 sebulan, dia sendiri komit dalam diri dia, buat satu komitmen dalam diri dia, aku gaji 10,000, 1,000 habuan aku nak derma tiap-tiap bulan. Dia macam tu punya orang. Tapi malangnya 1,000 hadut derma tu, derma nak tunjuk ke orang, derma riak. Dia duk ingat apa ni, 1,000 sebulan duk bagi derma ke orang, anak yatim, miskin, susah, apa ni dia duk bagi ni. Dia duk ingat hak ni esok akhirat tolong dia. Dia duk ingat macam tu. Pi akhirat esok tak ada apa. Pi di akhirat esok tak ada apa. Bila dihisap dia, bila dihisap amalan dia, rupa-rupanya 1,000 sebulan tu tak dapat pahala. Pasal apa? Pasal riak. Maka tidak ada pahala. Feras dia pada masa tu, feras dia macam mana feras kawan yang duk buat kebun tadi ni. Habis masa, habis tenaga, habis duit RM1, habis segala-galanya duk buat kebun nak bagi jadi elok. Duk harap bila hari tua esok boleh dapat hasil daripada kebun ni. Tiba-tiba sampai dah hari tua, kebun tu tiba-tiba terbakar habis semua. Dia jadi orang macam tu. Jadi orang yang mengharap satu benda, tiba-tiba tak dapat. Apa akan jadi pada orang ni? Tuhan nak buat perumpamaan ni. Tuan-tuan, apa lagi contoh saya nak buat, nak bagi contoh. Nampak kata benda kita duk harap-harap, kata tak ada. Duk harap-harap apa? Bajet 2005 ni ada bonus. Satu mail lagu duk abang, bonus tak ada, cukai kena naik lagi. Jadi lagu mana? Kita duk bajet dah ni, kalau dapat bonus baca pi setengah bulan sudah lah. Tak berani nak baca sebulan, apatah lagi nak baca sebulan setengah.
Duk baca bonus, setengah bulan gaji sudahlah, setengah bulan boleh dapat banyak ni, duk bajet siap dah, baju raya anak, baju apa ni semua, okeylah duit bonus boleh lepas. Memang dia duk harap duit tu, dia nak guna untuk nak sambut raya ni. Tato meme umum bajet tak ada bonus. Jadi macam mana? Jadi macam mana? Macam tu punya duk harap, tiba-tiba tak ada. Tato meme sebulan, kira okey, boleh senyum elok lah. Kan? Cuba tak ada. Macam mana? Untuk orang susah. Orang susah ni susah sungguh yang buat pasal. Kita kalau tak biasa susah sampai macam tu, kita tak tahu. Orang yang susah betul ni, oh jangan buat pasal. Sudahlah susah, pergi sangkut dengan alung, dengan acik, dengan hangah, dengan macam-macam. Dia pergi sangkut, buat dah. Susah tu dah satu pasal. Ni pergi duduk sangkut lagi ni. Pagi-pagi kawan baru nak keluar pergi kerja, dia duduk ada depan pintu pagar lah. Allah, dia kata, Haji saya minta maaf lah. Dia kata, saya kalau malu dekat Allah Ta'ala, malu dekat Haji, dekat Allah Ta'ala pun saya malu duk main ayat macam tu. Kita tahu lah, ni buah ni nak garis kita lah. Dan saya abang dia tu baru keluar tunjuk kad ni halung, ni kad ni angah punya, ni acik punya duk ada 3. Halung duk ada sehari nak kena bayar 40. Angah dia kata nak kena bayar 30. Dia kata acik nak kena bayar 20. 30 40, 30, 20. 80 ringgit sehari nak kena bayar, dia kata. Ni saya minta maaf lah, dia kata ni kalau saya tak boleh bayar ni, saya tak tahu apa nak jadi kat saya. Ni hak saya pergi sangkut pinjam ni ganas ni boleh buat ke orang macam-macam. Dia main cerita. Tak nak kata apa. Kita tolong dia. Kita tolong dia jadi macam kita sangkut kat alung pula. Dia bukan main hari tu, esok main pula. Kita tolong sekali dia akan jadi 10 kali, kita tolong 10 kali dia akan jadi 100 kali, last kali kita jadi hutang kat alung pula, kita duk bayang bagi pula hari-hari. Awal-awal dia tak mau ingat. Awal-awal dia tak mau ingat, dia dah pergi sangkut, dia pergi jadi susah, dia pergi jadi nyawa bu. Masa tu dia nak main cari orang. Ni saya cakap betul, ni saya tak murung, ni saya pijak bumi ni Allah Ta'ala buat ni, main bang kat kita. Tak payah bang lah, aku pun tahu bumi Allah Ta'ala buat. Jadi ni kalau saya cakap bohong ni, Allah Ta'ala panah lintang biar saya mati hangus lah. Oi, ambil saya masuk debat RTM kan, nampak cakap pandai kan. Nak cerita apa kan? Nak cerita susah. Hak ni susah pergi cari. Susah pergi cari. Maka dia dah memang susah, dia pergi cari pula lagi tambah susah, maka dia ni susah atas punya susah. Dia main peringkat ni RM80 komitmen satu hari, RM100 komitmen satu hari, memang tak boleh bayar. Lari. Nampak alung main lari, terjun bangunan 3 tingkat sampai patah kaki-kaki. Kalau tak lari pun tak apa, dia katuk pun patah kaki orang patut juga. Daripada hang terjun, baik bagi dia katuk lagi patah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini manusia, cerita kata manusia, bila dia terlampau duk mengharap, tiba-tiba dia tak dapat. Dia hilang punca, dia hilang akal, dia boleh jadi macam-macam pelik punya benda boleh jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Seperti demikian itulah menyata Allah Subhanahu wa taala bagi kamu akan segala ayat hukumnya, la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kamu fikir pada yang manfaat ataupun pada yang mudarat. Tuhan kata mudah-mudahan kamu fikir, demikianlah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu peraturan hidup di dalam dunia ni. Jangan hidup buat nak langgar apa yang Tuhan kata. Kita langgar apa yang Tuhan kata, kita jumpa padah dia. Mesti jumpa kan. Kalau Tuhan kata benda tu tak baik, kita pergi duk rompoh buat juga, kita jumpa. Kita jumpa hak tak baik Tuhan kata tu, kita akan jumpa. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tu, dia kata la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kamu fikir benda yang boleh datang manfaat dan yang boleh mendatang mudarat. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai segala orang mukmin, nafkah olehmu, yakni keluarkan zakat daripada harta yang elok-elok, yang baik-baik, yakni barang yang kamu usaha daripada berniaga. Zakat buat keluar daripada benda elok. Kalau kita bela kambing nak keluar zakat kambing, cari kambing hak elok ni. Tuan ingat balik cerita anak Nabi Adam, Habil dengan Qabil. Apa yang Habil persembahkan sebagai korban daripada Tuhan, apa yang Qabil persembahkan sebagai korban daripada Tuhan.
Hak satu kira takut kepada Allah, dia kemukakan korban yang paling cantik. Hak satu nakai, nak buat main-main dengan Tuhan, maka dia saja purposely, sengaja pergi ambil korban hak tak elok, nak bersembah pada Tuhan. Ingat Tuhan ni siapa? Tuhan ni Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Seluruh alam ni Tuhan punya. Jadi kita nak pergi sembah Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam ni, kita nak pergi sembah dia, kita nak pergi buat cincai halai balai dengan dia. Tuhan siapa? Kita nak jumpa menteri pun kita tahu pergi tempah baju baru. Orang nak bagi kat kita pingat satu, nak bagi PJK kat kita, kita nak ambil PJK, kita pergi potong baju Melayu baru satu lai. Padahal orang nak bagi PJK kat kita tu pun manusia sama macam kita, ya, bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa macam kita. Tapi kita nak pergi menghadap dia kerana satu pingat tu, kita sanggup habis duit beratus buat baju baru. Tiba-tiba kita nak menghadap Allah, Tuhan yang duk bagi nyawa kat kita, Tuhan yang duk bagi rezeki dekat kita, Tuhan yang duk bagi duit ringgit kat kita, Tuhan yang duk bagi kesihatan dekat kita, Tuhan yang bagi semua benda dekat kita. Kita menghadap dia, kita pakai kain pelekat saja, baju pun tak pakai. Tuan-tuan bayangkan betapa biadabnya kita dengan Tuhan. Kita hormat tak kena tempat. Sama dia kata dalam bab kita nak mengeluarkan zakat. Zakat ni ibadat kita dengan Tuhan. Kita bela lembu, kita bela kambing, kita bela apa, cukup nisab dia, sempurna haul dia 1 tahun, kita kena bawa keluar bahagian dia. Kita nak bawa keluar tu, Tuhan kata apa? Min tayyibati ma kasabtum, daripada yang terbaik yang Tuhan bagi kat kamu. Daripada yang terbaik itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang terbaik punya. Tak mau kecoh, tak mau main-main, tak mau duk buat hanky-panky dengan Tuhan, tak boleh. Begitu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan daripada barang yang kami keluar bagi kamu daripada biji-biji bumi dan buah-buahan. Demikian juga zakat tanam-tanaman, sama juga. Kita buat benda, Tuhan kata wa atu haqqahu yawma hasadih, dan keluarkan haknya, yakni zakatnya pada hari yauma hasadih, pada hari tanaman itu dituai. Bila sampai hari kita mengerat padi, tolak bahagian zakat dulu. Lepas tu hak balance tu baru tolak upah traktor, upah apa-apa semua baru tolak. Zakat dulu buat keluar. Wa atu haqqahu yauma hasadih, pada hari kamu tuai tu, hari tu tolak bahagian zakat. Firman Allah, wala tayammamul khabitha minhu, dan jangan kamu qasad yang bodoh daripadanya. Jangan dengan Tuhan, jangan buat main-main. Jangan sekali-kali dalam soal nak buat keluar zakat saja pergi cari benda yang bodoh. Nak buat keluar zakat kambing, dicari kambing hak ada masalah, kambing cacat, kambing purui, kambing apa, pergi cari hak macam ni, nak tolak sebagai bahagian zakat. Jangan buat main-main dengan Tuhan macam tu. Perbuatan kita menunjukkan kita tak ada respect, kita tak ada hormat pada Allah Tuhan kita. Tuan-tuan, kita ngempak kita apa kita tak hormat? Ni pula Allah, Tuhan bukan Tuhan kita, Tuhan pak kita, Tuhan manusia semua, Tuhan seluruh alam. Dengan pak kita tak hormat. Orang isap rokok, dengar dia isap rokok, pak dia main, dia boleh pepak dengan putih-putih tu, asap meleleh keluar kot telinga ni. Pasal apa? Pasal hormat kat pak. Walaupun pak dia pun semuka, pak dia pun isap rokok, tapi hormat dekat pak tu. Tengah-tengah dia isap pak main, nak buang pun tak ada, masuk dulu tu ya. Di mata merah menyala ni, meleleh keluar asap kiri kanan ni. Awak budak ni. Hormat pak punya pasal. Kalau dan petik pergi kat belakang, kan? Hormat. Itu kata hormat. Kalau dengan manusia kita boleh hormat macam tu, ni dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih lagi kena hormat. Bila pergi duk buat keluar zakat dengan cara yang macam ni, mana tak hormat Tuhan? Nak kecoh Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan tu satu benda yang kita boleh kecoh apa? Firman Allah, tunfiqun, kamu nafkah, walastum bi'akhizi, dan tiada kamu tergamuk dengan ambilnya jika dibayar hutang kamu sekalipun. Hang sanggup bagi dekat Tuhan bahagian zakat,
Benda yang hang pun kalau orang bagi tak mau. Kita bela kambing, bila cukup nisab kambing kata 40 ekor kena bawa keluar zakat. Kita pilih kambing kurui, kambing macam-macam masalah ada, kambing mata julin, cari kambing hak tanduk patah sebelah, cari kambing cari hak mana hak tak elok lah. Hak kita pun kalau orang bagi kita tak mau, hak tu kita nak bagi kat Tuhan. Patut ke? Kalau orang mai bagi kat kita yang tu pun kita jegil terbelalak. Apa ni bagi kat aku macam ni pasal apa? Ha, ingat aku siapa? Oh, kita pun besar, Tuhan tak besar. Jangan tuan-tuan. Manusia ni dia punya ego dia dahsyat, tapi dia tak tahu kata Tuhan lebih lagi dia kena jaga. Tuhan punya sifat takabur, sifat besar Tuhan tu lebih dia kena jaga. Kita kalau kita bos di pejabat tuan-tuan, kita bos di pejabat. Satu hari kita pergi pejabat lambat, sampai ada kawalan pergi parking tempat kita parking macam mana pasal. Kita bos ni, kita head department di situ. Kita head department, tempat parking kita tu tulis pengarah tempat parking kita. Hari tu kita pergi lambat sikit, ada hal apa ke, tengok satu office boy pergi buah kereta dia dalam tu. Kita sampai tengok balkon mana pergi duduk baca. Oh, dia main 3 suku. Padahal kita manusia saja tuan-tuan, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan apa pun. Manusia biasa je. Tak kau office boy tu esok masuk surga dulu pada kita. Tapi buat can kerana tempat parking kita dia pibuh tu, kita boleh main 3 suku. Kita manusia pun nak orang besarkan kita sampai macam tu. Ini kah pula Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini contoh-contoh yang dia kata. Maka dia kata zakat pergi bagi benda hati elok, sedangkan walastum biakhizihi. Kamu pun kalau orang bagi benda tu, kamu tak segamak nak ambil. Benda tu kamu pergi bagi dekat Tuhan sebagai persembahan hasil zakat kamu. Illa an tughmidu fihi, melainkan bahawa kamu pejam mata padanya. Itu dia. Kalau pejam mata tak nampak, baru kamu ambil benda tu. Buka mata ya kamu tak mau benda tu. Benda tu kamu nak pergi bagi ke Tuhan. Firman Allah, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat kaya lagi amat kepujian. Firman Allah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mewas-was ia akan kamu dengan kepapaan jika kamu sedekah, dan menyuruh ia, yakni setan, akan kamu dengan kejahatan, yakni bakhil, dan menegah zakat dan lainnya. Itu dia tuan-tuan. Tuhan beritahu dalam Quran. Dia kata hidup jadi macam tadi semua cerita ni. Pasal apa? Pasal setan punya hal. Apa setan punya kerja? Asyaitan ya'idukumul faqra. Dia menjanjikan kefakiran. Simple contoh kita kata tuan-tuan. Tengok duit dalam akaun kita ada 15,000. 15,000 yang dah cukup haul 1 tahun. Nisab dah cukup dah, kata nisab duit, kata pi 3,000. Dan duit 3,000 lebih ni sudah berada selama tempoh 1 tahun cukup. 1 tahun Qamariyah, bulan Islam. Daripada dulu 1 Sya'ban dulu sampai 1 Sya'ban ni cukup, duit tu tak pernah turun bawah daripada 3,000. Maknanya sudah haul, sudah cukup masa kita kena buat keluar zakat. Kita pun dah ambil kalkulator kira tengok 15,000 kalau 2.5% berapa dia? Itu jumlah yang kita kena buat keluar zakat. Kita tahu semua cara kira dan kita tahu jumlah yang patut kita buat keluar. Masa tu apa jadi? Tuhan kata asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan main bisik di telinga. Dia kata banyak je. Oh, kau nak keluar. Mai. Tak banyak oh. Yang ni kau tukar tayar kita 2 biji lepas. Dia mai duk bisik. Tayar kita 2 biji, nampak cantik. Tayar baru ni apa? Barum apa kata ni duk iklan pun duk bunyi berum-berum ni, kata ni 2 biji lepas ni. Itu tayar barum. Kalau bawa keluarga pergi makan di Taman Berum lagi kasar. Saya kata ni boleh pergi 3 kali. Dia mula duk kira. Ni boleh pergi 3 kali. Pimai dia kata aku pun bukan pernah ada duit banyak ni. Awal aku sedekah RM10 sudah. Tuan-tuan, berapa ramai manusia yang kena ni macam ni? Berapa ramai? Mai masa nak bawa keluar tu, asyaitan ya'idukumul faqra
Wa ya'murukum bil fahsya, dia ajak pula kita ni supaya buat benda tak elok, benda keji. Bakhil. Bakhil, dia ajak kita bagi jadi bakhil. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanji ia kepada kamu keampunan dosa jika kamu sedekah, dan Allah kurnia akan gantinya. Itu dia. Tuan-tuan percaya tak ayat ni? Ni ayat ni ayat Quran ni, percaya tak? Setan menjanjikan kefakiran, dia suruh kita jadi bakhil. Sedangkan Allah ya'idukum maghfirah, Tuhan janji keampunan. Kalau kita keluar zakat macam yang Tuhan suruh, macam tu kita buat keluar, kita tak berdosa sebab Tuhan ampun dosa kita. Tidak cukup dengan itu, wa fadlah, Tuhan janji bagi lebih. Lah nampak 15,000. Kalau hang bawa keluar ikut macam mana Tuhan suruh, tak mustahil tahun depan Tuhan gandakan jadi 100,000. Tuhan boleh bagi kalau Tuhan nak bagi. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang amat luas pemberian, lagi amat mengetahui dengan yang dinafkahkan itu. Tuhan tahu benda ni. Banyak orang dia kecoh kot lain pula. Bukan tahu keluar zakat, bawa keluar, tapi dia bawa keluar bagi ke anak dia. Anak kita tak boleh bagi zakat kat dia sebab dia bawah tanggungan kita. Memang tanggungjawab kita bagi nafkah, bagi belanja kat dia. Dia bawa keluar duit, ni duit zakat ni 2,000, dia bagi kat anak dia. Sebab pasal anak dia mengaji di Mesir, dia kata. Jadi dia bagi ni atas jalan fi sabilillah. Pasal anak dia mengaji Mesir, jadi aku bukan bagi kat anak aku, dia dah aku bagi dekat penuntut Al-Azhar. Anak tipu siapa? Jangan tipu macam tu. Kita jangan buat Tuhan ni macam bodoh sangat. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Itu helah yang tak boleh pakai. Bak hang sebagai ibu bapa bertanggungjawab sara anak, itu bak lain. Bak zakat bagi dekat orang yang patut terima. Habis, selesai. Begitu. Firman Allah, yu'til hikmata man yasha, memberi Allah akan ilmu hikmah akan mereka yang dikehendaki. Maknanya faham akan hukum Quran. Satu orang boleh faham agama dan dia beramal macam yang agama suruh tu adalah dengan kehendak Tuhan. Orang pun tak faham agama boleh jadi. Pasal apa? Pasal Tuhan tak bagi dia faham agama. Dia mengaji agama, dia periksa boleh jawab, dia boleh lulus, dia boleh dapat mumtaz, boleh dapat jahit jirdan, boleh dapat keputusan elok, boleh dapat second class apa, boleh dapat first class, boleh dapat macam-macam. Tapi sebenar-benar tak faham agama. Ada orang macam tu. Mengaji agama, orang tanya hukum hakam dandan, tanya tengah tidur bangkit boleh jawab dengan petik ayat Quran, hadis apa semua boleh bagi tahu, semua cantik. Tapi dalam masa yang sama tengok bini tak pakai kelumbung. Tak faham rupanya. Tapi mengaji agama, tapi tak faham agama. Maka Allah sebut dalam ayat ni, yu'til hikmata man yasha. Allah memberi ilmu hikmah akan mereka yang dikehendaki. Maknanya Allah bagi faham hukum Quran pada orang yang Tuhan mahu. Dia faham. Erti lain, faham lain. Begitu. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dikurnia yang dikurnia ilmu hikmah, maka sungguh telah dikurnia ia akan kebajikan yang banyak. Siapa yang Tuhan bagi faham agama, dia dapat kebaikan yang banyak. Kan? Itu sebab orang doa kan. Nabi SAW bila orang panggil pergi belah mulut anak siapa-siapa, Nabi dukung anak kecil baru beranak ni, Nabi buat belah mulut. Ataupun dalam bahasa hadisnya dia panggil tahniq. Tahniq maksud dia belah mulut lah. Al-haqnu maksud dia langit-langit budak tu. Langit-langit dalam mulut tu al-haqnu. Tahnik maksudnya ambil manis-manisan apa, kurma, ajwah ke apa ke, picit mulut budak yang baru beranak ni, sapu di langit-langit atas tu. Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa Nabi. Ya Allah, faqihhu fid din. Fahamkanlah dia ni akan agama dia. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan alimkanlah dia dengan tafsir Quran. Nabi minta bagi faham agama. Faham agama ni rupa-rupanya apa? Itulah kebaikan dunia dan akhirat.
kerana kembali kepada sa'adah, yakni bahagia selama-lama. Wa ma yazakkaru illa ulul albab, dan tiada diterima pengajaran melainkan segala orang yang mempunyai akal. Orang yang ulul albab, orang yang ada akal saja boleh dapat pengajaran daripada Quran dan hadis ni. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin, dan akan barang mana suatu yang kamu nafkah daripada nafkah zakat ataupun sedekah, ataupun kamu nazar daripada suatu nazar, fa innallaha ya'lamu, maka bahawasanya Allah mengetahui akan dia, maka membalas Allah akan dia. Itu dia. Kita buat keluar zakat ke, kita bagi sedekah ke, apa ke, Allah tahu hati budi kita, kita ingat macam mana, maka Allah balas berdasarkan apa yang ada dalam hati kita, dan Allah menegah akan azab dia. Wa ma lizalimin min ansar, dan tiada bagi segala orang zalim itu diberi pertolongan yang boleh menegah akan azabnya. Itu dia. Orang zalim ni siapa pun tak boleh tolong. Kalau Tuhan kata dia zalim, dia kena azab, siapa pun tak boleh lepaskan dia daripada kena azab. Tuhan kata kena, kena. Tuhan kata lepas, lepas. In tubdu sadaqat fa ni'ma hiya, jika kamu zahir akan segala sedekah itu, maka sebaik-baik ia, supaya diikut orang. Dalam memberi sedekah, terutamanya zakat. Dalam memberi sedekah, terutamanya zakat, ada baiknya dizahirkan, tunjuk ke orang kata kita bagi. Tunjuk tu dia tak panggil riak, tapi tunjuk dengan tujuan nak motivate orang lain suruh bagi sama. Itu lain cerita dia. Ada satu anak yatim di manakah yang terabai, orang tak ambil tahu pasal dia. Kita nak pergi bantu dia. Saja kita panggil surat abang, panggil paper, panggil press, apa semua mai, ambil gambar, kita nak bagi bantuan dekat dia. Tujuan bukan kita nak riak, nak sombong, nak bangga diri, kata kita ni bersedekah dan menderma. Tapi tujuan supaya apa? Supaya orang lain bila tengok, mereka rasa terangsang untuk nak pergi tolong sama. Untuk tujuan itu, dalam Quran kata boleh. Kadang-kadang dia main satu masa jadi tak ada semangat. Dia pakat tak ada semangat, jadi pakat letih dengan benda kebaikan ni. Pada masa tu kita kena buat sesuatu supaya orang ni yang tak ada semangat ni dimotivate depa ni, supaya semangat dia mai balik untuk agama. Buat kuliah pengajian. Dia mai satu musim jadi pakat tak larat belaka. Dia pakai tak larat belakang letih, tak larat nak main mengaji pun tak larat. Dia jadi bateri macam mana kah? Tukang Duracell baru dia kuat balik. Dia jadi macam tu. Dia tak larat. Tak tahu kah? Malam ni ada mengaji di Masjid Gelugong. Oh betul-betul malam ni. Bukan tak tahu. Betul-betul malam ni. Jom pergi. Tabang pilu. Tu tak larat. Tu tak larat tu. Telefon kono, malam ni mengaji ni tak siap ke? Malam ni ke? Oh betul-betul malam ni. Tak bang ambil. Tak lah. Kita kena fikir satu cara macam mana nak bagi orang ni dia jadi semangat balik nak main ni. Kalau perlu ada banner, maka adakan banner. Kalau perlu ada poster, maka adakan poster. Kalau perlu panggilan telefon, maka panggilan telefon. Kalau perlu SMS, maka SMS. Kita kena buat sesuatu supaya orang yang tak semangat ni ada balik semangat untuk mau kepada benda kebaikan. Demikian hal dengan bab sedekah, dengan bab zakat, dengan apa ni. Dia main satu musim, dia pakat tak larat semua, pakat tak mau keluar zakat semua, pakat tak mau sedekah semua. Kita kena buat sesuatu bagi orang rasa dia nak kena sedekah, dia nak kena buat keluar zakat. Macam mana cara? Fikir ambil lah atas kreativiti masing-masing. Kalau perlu up banner, up satu banner. Bagi dia tengok, dia sambil duduk kereta dia tengok. Sudahkah anda mengeluarkan zakat anda? Tengok, oh dia kata aku dah lagi. Satu cara untuk nak bagi dia teringat, oh aku dah lagi. Tidak takutkah anda kepada azab neraka? Apa kata tulis tu? Neraka dan nak pergi bayar. Buat satu benda yang nak boleh kawan tu teringat nak pergi buat baik. Begitu. Maka dalam Quran Tuhan kata in tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Maka kamu zahir akan segala sedekah tu, tunjuk yang kamu bagi sedekah. Umpamanya zakat, maka sebaik-baiknya itu yang paling baik supaya diikut orang. Supaya orang lain boleh ikut kebaikan yang kamu buat. Wa in tukhfuha, dan jika kamu sembunyi akan dia, bagi sedekah sembunyi sorok-sorok. Wa tu'tuha al-fuqara, dan kamu bagi akan dia kepada segala fakir miskin.
fahuwa khairul lakum, maka itu baik bagi kamu, yakni pada sedekah sunat. Dan ada pun sedekah wajib, afdal dizahirkan dia supaya orang ikut dan tiada tohmah akan dia. Dan apabila kita bagi zakat secara terbuka, tak ada tohmah. Kalau tidak, orang kata dia ni company besar tak bagi zakat ke? Orang kata bila kita tunjuk langsung abang kita bagi, tak ada tohmah. Memang company